Nampak? Nampak. Nampak. Alhamdulillah. Nampak. Baik, hari ini kita akan masuk topik baru iaitu bab 8 graf fungsi. Daripada Cikgu Harun. Baik, untuk hari ini kamu akan belajar tentang basic je dulu, asas dia iaitu menerangkan maksud fungsi, dan kamu akan belajar mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Jadi dua ini adalah objektif kamu hari ini. Dan ini kamu kena faham dua ni. Okey. Kita tengah respon. Okey ke? Okey, Okey. okey je, okey je. Okey je. Okey, kita pergi pada 8.1.1 dulu. Kita menerangkan maksud fungsi dulu. Kejap ya. Kejap. Okey, cikgu rekod kejap. Cikgu kena rekod mana ni? Okey. Kita menerangkan maksud fungsi dulu. Apakah itu fungsi? Fungsi merupakan hubungan di mana setiap input mempunyai hanya satu output. Kiranya kat sini kita ada dua set. Set satu ialah input, manakala set kedua adalah output. Fungsi adalah di mana hubungan tersebut adalah padanan unsur dari set input kepada set output. Unsur tu adalah nilai dalam set tersebut. Kiranya nilai dalam set input berhubung dengan set output. Hanya satu unsur dari set output tu. Itu apa kita panggil fungsi. Hubungan dapat diwakili dengan menggunakan 3 cara. Okey, dia ada 5 cara tapi cikgu tunjuk 3 cara dulu. 3 cara. Yang pertama ialah rajah anak panah, kedua ialah graf, dan ketiga adalah pasangan tertib. Baik, kita tengok dulu rajah anak panah. Macam mana nak tentukan yang mana output, yang mana input. Okey. First, kita tengok anak panah ni, kita tengok kat mana arrow dia. Kat mana anak panah dia pergi. Kat mana anak panah dia masuk. Kat sini, anak panah dia masuk sini. Jadi, untuk bila anak panah masuk, kat tempat anak panah masuk itu ialah output. Kat sini adalah output. Sini adalah out. Yang kat mana yang masuk adalah, yang keluar adalah input. Jadi set B adalah output, set A adalah input. Sini adalah output, ini output, ni input. Okey. Itu cara nak tengok macam mana set mana yang input, mana set mana yang output kalau gunakan rajah anak panah. Kita tengok pada graf pula. Graf, kalau nak tengok yang mana input, input adalah pada paksi X. Paksi X mesti sesa input. Jadi bila kamu buat graf untuk fungsi, paksi X adalah kamu punya input. Paksi Y adalah kamu punya output. Ini output. Itu untuk graf. Yang ketiga adalah pasangan tertib. Pasangan tertib, bila kamu tulis pasangan tertib, pastikannya ini penting sebab ini cara tulis betul. Kena buat bracket yang curve macam ni. Bracket set. Kemudian baru kamu tulis buka bracket baru untuk pasangan dia. Baik. Nak tulis dia input belah kiri, input dulu. Sini input, silap. Silap nombor, silap color. Input belah kiri, kena tulis nombor input dulu. Nilai kat data input dulu. Baru kamu tulis output. Kemudian kamu tutup. Kemudian kamu tulislah pasangan kamu yang lain. Kemudian tutup bracket. Macam ni. Penting. Jadi kat sini, yang cikgu tanda warna biru ni, input. 0, 1, 2, 3, 5 ni, input. Yang merah ni,
output. Itu cara macam mana kamu nak kenal pasti yang mana bahagian input, yang mana bahagian output. Kalau dikatakan dia bagi gambar rajah anak panah, tunjuk mana satu input, mana satu output. Okey? Boleh faham setakat ni? Boleh, boleh. Hmm. Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Terdapat dua jenis hubungan yang menghasilkan fungsi. Kiranya nak hasilkan satu fungsi ni, kita ada dua jenis hubungan. Yang pertama ialah hubungan satu kepada satu. Jadi, kat sini kita tengok. Unsur dalam input ni satu. Dia pergi kepada hanya satu je output. Unsur dalam output. Sama kat yang ini. Ini satu. Pergi satu. Jadi ini kita panggil hubungan satu kepada satu. Yang kedua ialah hubungan banyak kepada satu. Kat sini, dekat unsur daripada input ni, semua ni, dia semua pergi kepada satu unsur dari output. Jadi kat sini kita panggil hubungan dia adalah banyak kepada satu. Nak ingat senang je. Ada satu kat belakang ni, itu maksudnya hubungan yang menghasilkan fungsi. Itu, okey. Seterusnya ialah terdapat dua jenis hubungan yang bukan fungsi. Ini bukan fungsi tau. Yang tadi adalah fungsi. Hubungan yang menunjukkannya fungsi, yang menghasilkan fungsi. Yang ini bukan fungsi. Yang bukan fungsi ni adalah yang pertama, hubungan satu kepada banyak. Daripada satu unsur input pergi ke banyak unsur output. Macam ni. So ini bukan fungsi. Walaupun bawah ni adalah satu kepada satu, tapi sebabkan ada nilai unsur lain dari input ke unsur output yang banyak, jadi dia bukan fungsi. Yang kedua adalah hubungan banyak kepada banyak. Kat sini, bila hubungan banyak kepada banyak ni, dia lebih kepada hubungan ada gabungan antara hubungan satu kepada banyak dan hubungan banyak kepada satu. Kiranya, macam contoh Fairuz. Fairuz ni, dia pergi ke sekolah naik kereta dengan naik bas. Ini dah hubungan satu kepada banyak. Kemudian, Fairuz dan Rafi ni pergi sekolah naik kereta. Ini adalah hubungan banyak kepada satu. Jadi, bila ada gabungan dua ni, dia akan dianggap sebagai hubungan banyak kepada banyak. Dua ni adalah bukan fungsi. Cara nak ingat pun senang. Belakang ni kalau ada banyak, dia bukan fungsi lah tu. Kiranya ke output ni, dekat bahagian output, mesti satu je boleh. Kiranya input hanya boleh pergi kepada satu output saja. Dekat output tu betul lah. Okey, kita teruskan. Ni kita lebih pada explanation. Fungsi satu kepada satu. Fungsi satu kepada satu ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai hanya satu image. Okey. Objek dalam domain image. Okey. Domain ini adalah maksud dia, domain ialah nama lain bagi input. Macam aku cakap tadi kan, set input, set output kan. Domain ni nama lain bagi input. Objek pula adalah nama bagi unsur dalam input. Macam contoh tadi tu, contoh tadi, Fairuz, Ijah, Afiq ni semua ni, inilah unsur. Kita panggil objek. Ini semua ni kita panggil objek. Image pula adalah unsur bagi output ataupun codomain. Unsur bagi output. Contoh dia macam kereta, motosikal, bas. Ini kita panggil image. Tulisan cukup buruk sikit.
dapat. Okey. Ini contoh kalau gambar rajah anak panah. Macam mana fungsi satu kepada satu. Ha, satu unsur, satu objek pergi kepada satu image. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Dan seterusnya. Kalau gambar graf pula, dia mestilah dekat nilai objek ni tak ada titik lain. Nilai objek satu ni ada satu titik kat sini. Dua pun satu titik je. Tiga ni pun satu titik je. Satu image. Dia ada satu image je. Dia tadi ada dua image. Itu fungsi satu kepada satu. Dalam pasangan tertib pun dekat bahagian input ni nombor-nombor dia semua lain. 1, 2, 3, 4. Pasangan dia semua nombor lain. 2, 4, 6, 8. Ni output. Okey. Itu fungsi satu kepada satu. Kemudian fungsi banyak kepada satu ialah hubungan yang lebih dari satu objek dihubungkan dengan image yang sama. Jadi kat sini contoh dia untuk gambar raja anak panah. Objek 6 pergi ke image 3. 9 pergi ke image 3. 21 pergi ke image 3. Dia pergi ke objek kepada image yang sama. Tak apa sebab image dia satu je. Dia tak ada image dua. Dia ada dua image. Untuk gambar rajah graf, dia dekat nilai objek ni ada satu je titik. Tapi dekat image semua titik ada dekat image. Jadi 6, 3, 9, 3, 21, 3. Okey. Dan kalau pasangan tertib cara tulis dia, dekat input semua berbeza. Tapi dekat output dia lain. Kat output sama semua. 3, 3, 3. Itu fungsi banyak kepada satu. Contoh macam mana dia punya gambar raja anak panah, graf dengan pasangan tertib. Kemudian hubungan satu kepada banyak ialah hubungan yang mana objek dalam domain mempunyai lebih dari satu image. Objek ada lebih daripada satu. Objek ni ada dua image. Contoh nombor 3 ni, kat P ni, objek 3 ni, image dia 3. Dan image dia 6. Dia ada dua image. So, ini bukan fungsi. Macam dia, macam tadi. Kat sini cikgu tulis fungsi banyak kepada satu. Kat sini cikgu tulis hubungan satu kepada banyak. Okey. Ini bukan fungsi. Ini contoh dia punya gambar raja anak panah. Kalau macam ni, kamu nampak macam ni, ini hubungan satu kepada banyak lah. Ini contoh graf. Graf pula, kalau kamu nampak kat bahagian objek ni, nilai objek kamu, ada banyak titik. Lebih dari satu titik. Dia punya line ni. Itu maksudnya kamu punya hubungan satu kepada banyak. Pasangan tertib pula, kamu nampak dia punya bahagian input. Ada sama. 3, 3. Itu maksudnya dia hubungan satu kepada banyak. Sini pun 4, 4. Kemudian hubungan banyak kepada banyak. Hubungan banyak kepada banyak ialah hubungan yang mana sekurang-kurangnya satu objek mempunyai lebih dari satu image. Dan lebih dari satu objek mempunyai image yang sama. Okey. Pening tengok saya. Kita tengok dia punya macam mana gambar raja anak panah dia. Contoh 24. Satu objek mempunyai lebih dari satu image. 24 dia pergi ke 4, 24 dia pergi ke 8. Dia ada lebih daripada satu image. Dia pergi ke 6 juga. Dia ada lebih daripada satu image. Kemudian lebih dari satu objek mempunyai image yang sama. Objek 24 dan objek 16 ada image yang sama iaitu 4. Saya guna warna biru. Warna biru tak nampak pula dah. Ini hijau, okey.
Warna kuning lah. Okey. Warna kuning. Mempunyai image yang sama. 24 dengan 16 ni ada image yang sama. Jadi bila ada dua-dua ni, maka inilah hubungan banyak kepada banyak. Gambaran aja untuk graf pula macam ni. 16 ada 2. Ya Allah. Dekat 16 ni kita ada 2 image. Dekat 6 ni pula, dekat image 6 ni kita ada 2 objek. Jadi bila kamu nampak macam ni, dia adalah hubungan banyak kepada banyak. Untuk pasangan tertib pun sama. Kamu nampak kat input ni ada lebih, ada yang sama, lebih daripada sekali. Kemudian dekat output pun sama, ada lebih daripada satu. Dia adalah hubungan banyak kepada banyak. Okey, itu setakat itu je untuk 8.1.1, iaitu menerangkan maksud fungsi. Setakat ni ada soalan? Setakat ni faham ke macam mana nak kenal pasti hubungan? Ke cikgu cakap seorang-seorang sepanjang masa ni? Dia nak try fahamkan tu kejap. Dia nak faham tapi Tengah otak benak proses. lagi. Otak jatuh lagi. Kena angkat otak tu dulu lah. Siapa ya? Syamim Airisha. Cikgu. Faham ke? Faham? Kalau faham, hubungan banyak ke satu macam mana? Banyak ke satu tu maksudnya contohnya Rania dengan Sofia, dia semua pergi dekat sekolah. Macam tu. Oh, dia pergi sekolah. Okey. Kalau banyak kepada banyak kepada satu lah. Satu kepada banyak? Satu kepada banyak, dia satu banyak. Sama. Dia macam sama je. Lebih kurang. Lebih kurang. Satu kepada banyak. Dia lebih kurang sama je. Cuma terbalik. Macam mana dia terbalik? Macam mana terbalik tu? Bagi contoh. Maksudnya sekolah pergi dekat Rania dengan Sofia. Okay. Kita baca ni lah. Rania, macam contoh satu kepada banyak, Rania dia pergi ke sekolah, pada bersama dia pergi ke rumah Sofia. Macam tu. Kita kekalkan objek kita yang sama, image kita yang sama. Dia pergi kepada dua tempat satu masa. Macam mana? Pelik. Itu bukan fungsi. Okey. Macam tu. Kita tengok siapa sebenarnya. Ammar Haziq. Sebenarnya. Kaisara Damia. Tak ada. Mana orangnya ni? Hilang orangnya. Edihana lah. Ya cikgu. Macam mana? Dah boleh faham dah? Tak tahu lah cikgu. Mana yang tak faham? Cerita terangkan je. Kat mana yang tak faham? Input, output tu dia macam ni. Saya tak tahu macam nak susun tu. Dia macam input output tu. Susun apa? Pasangan tertib ke macam mana? Pasangan tertib semua tu. Oh, semua tu. Okey. Terus balik. Okey, input output. Sini. Contoh anak panah Dia akan bagi soalan. Macam contoh. Input adalah bila dia kata set A kepada set B. Contoh kata set A kepada set B. Dia kata set A kepada set B. Jadi
input adalah set A. Kamu nak kenal pasti input tu, kalau gambar raja anak panah ni, anak panah yang keluar, dia keluar ke sana, dia keluar dari A ke B kan. Nampak je anak panah ni. Nampak? Ha. Nampak. Bila kamu nampak kat mana anak panah ni, kat mana dia keluar, tempat yang dia bertemu sini adalah output. Ini adalah output. Yang dia keluar tu lah. Dan dia keluar dari mana dia keluar, itu adalah input. Dia keluar dari sini, masuk sini. Dari set A kepada set B. Input kepada output. Contoh. Okey, boleh? Itu raja anak panah boleh faham tak? Boleh. Okey. Untuk graf, input adalah berada pada paksi X. Paksi X, tahu kan paksi XY? Tahu. Paksi X adalah kamu punya input, manakala paksi Y adalah output kamu. Itu je kamu kena ingat untuk graf. Untuk pasangan tertib, yang kamu kena tulis input dulu baru output. Jadi kat sini 0 adalah input, 1 adalah output. 0, 1. 0 input, 1 output. Okey. Sama pasangan dia. 1 ni input, 1 ni, 2 ni output. Macam cikgu cakap tadi. Sama. Okey. Dalam input, sekejap mana ya? Okey. Objek dalam domain. Objek adalah nama lain bagi unsur dalam input. Unsur. Nombor-nombor dalam input, kan? Unsur-unsur dalam nilai-nilai dalam input tu macam ni, 1, 2, 3, 4 ni kita panggil dia sebagai unsur. Dalam input atau nama lain dia domain ni, nama lain untuk input domain, dia punya unsur kita panggil sebagai objek. Okey. Macam mana tu? Domain, input. Okey. Kita padam balik. Okey. Domain adalah nama lain bagi input. Input ni kita boleh panggil input atau kita boleh panggil domain. Selalunya orang panggil domain lah. Objek ni pula adalah nama bagi unsur dalam input tu, dalam domain. Kiranya satu ni kita panggil objek 1, objek 2, objek 3. Ini kita panggil objek. Image pula nilai maksud dia nilai input kan? Nilai dalam input je lah objek kita panggil. Yes. Very good. Image pula adalah unsur dalam output. Nilai dalam output tu yang berhubung dengan objek. Itu nanti akan cikgu terangkan lagi lebih. Okey dah? Okey, Arul. Ya. Cikgu mencelah sikit ya. Okey. Okey, cuba kamu tengok gambar rajah anak panah tu. Maksudnya yang contoh pertama tu, yang paling senang gambar rajah anak panah lah. Okey, set P tu. Okey, set P itu kita panggil dia sebagai input. Input. Nama lain dia adalah domain. Okey. Unsur dalam P tu maknanya 1, 2, 3, 4 tu unsur. Unsur domain. Unsur input. 1, 2, 3, 4 tu unsur input. Unsur domain. Unsur tu kita panggil dia sebagai objek. 1, 2, 3, 4 tu adalah objek. Objek ni maksudnya unsur dalam domain. Unsur dalam P. Unsur dalam input. Okey. Jelas? Jelas. Okey, tengok pula Q. Q tu kita panggil dia output. Nama dia output. Set Q adalah output. Set Q nama lain dia adalah
kodomen. Cikgu Harun tak sebut tadi kodomen. Kalau dalam Admax dia ada satu istilah kodomen. Okey, tadi domain, yang ini kodomen. Okey, unsur dalam Q ialah 2, 4, 6, 8. Okey, 2, 4, 6, 8 tu kita panggil dia sebagai image. Okey, itu beza dia P adalah input, Q adalah output. P adalah domain, Q adalah kodomen. Unsur-unsur dalam P 1, 2, 3, 4 objek. Unsur-unsur dalam Q 2, 4, 6, 8 tu adalah image. Tu beza dia. Okey, jadi kalau soalan itu dia bagi dalam bentuk anak panah, gambar rajah anak panah, memang senang kamu nak kenal. Mana domain, mana kodomen, mana objek, mana image. Okey. Mana input, mana output. Tapi kalau soalan bagi dalam bentuk rajah, kalau bentuk graf, okey, ataupun bentuk pasangan tertib, cikgu nasihatkan kamu tukarkan balik dalam bentuk gambar rajah anak panah. Buat bentuk bulat-bulat tu. Okey, mungkin Cikgu Harun boleh terangkan atau bagi contoh satu macam mana daripada pasangan tertib kita lukis balik dalam bentuk gambar rajah anak panah. Okey, Ataupun daripada graf tukar balik kepada bentuk gambar rajah anak panah supaya senang untuk kita kenal mana input, mana output, mana objek, mana image, mana domain, mana kodomen. Okey, jelas? Okey. Jelas. Baik. Contohlah kita nak tukarkan kita buat graf dulu. Baik, macam aku cakap tadi, input adalah pada paksi X. Output adalah pada paksi Y. Jadi, kita ambil ni nilai dekat paksi X ni. 1, 2, 3, 4. Pastikan nilai yang ada titik ni lah. Titik ni, tengok titik ni kat mana nilai dia. 1. Titik ni nilai dia 2. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4. Bila kita buat bulat. Ini kita punya input. Atau nama lain domain. Input kita P. Kemudian kita tengok balik titik ni pergi ke mana? 2. Itu kita punya, ini output pula. Kita tengok output pula. Nilai output kat sini. Titik ni kita pergi ke 2. Yang ni pergi ke 4. Titik yang ketiga ni pergi ke 6. Titik keempat ni pergi ke 8. Jadi kita tulis balik. Mula daripada bawah. Mula daripada sini. Bawah ni. 2. Titik ni 4. Titik ni 6. 8. Kemudian kita buat ni Kita punya circle. Kemudian kita tengok 1 gabung dengan 2. Jadi 1 pergi 2. 2 pergi ke 4. 2 ke 4. 3 dia punya titik sama 6. 4 dia punya titik ni dekat output pula 8. Itu kalau kita nak baca kita punya graf, macam mana kita nak tukar balik dia punya ni kepada rajah anak panah. Itu macam kalau graf. Boleh? Respon? Boleh ke? Ke tak faham? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian Boleh. kalau pasangan tertib pula. Pasangan tertib pula kita tengok. Kita tengok pasangan pertama ni loh. Tak payah. Silap. Jangan tengok pasangan. Okey. Kita tengok.
Macam aku cakap tadi, output adalah belah kiri. Dalam bentuk pasangan tu output belah kiri. Output pula, input, maaf. Input belah kiri. Sini input, sini input, sini input, sini input. 1, 2, 3, 4 ni adalah input. Jadi kita tulis dulu. Input kita 1, 2, 3, 4. Kita punya input. Kemudian kita tengok kita punya output pula. 2, 4, 6, 8. Tulis 2, 4, 6, 8. Kemudian kita tengok pasangan kita. Kuning nampak. Pasangan kita 1 dengan 2. 1, arrow dia pergi 2. Pasangan kita yang kedua 2, 4. Arrow 2 pergi ke 4. Pasangan 3 kita arrow 3, 6. Jadi arrow kita daripada 3 ke 6. Yang keempat, pasangan kita yang keempat 4 dengan 8. Jadi 4 pergi ke 8. Itu macam mana kalau kita nak tukar dari pasangan tertib ke gambar raja anak panah. Okey. Setakat ni semua faham yang pasal hubungan ni? Faham. 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 Okey.